Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 3 bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan sambung untuk bab 3 iaitu di bawah subtopik 3.1 Reka Bentuk sebagai instrumen pemasaran, dan untuk hari ini awak akan belajar macam mana kita nak memilih kaedah reka bentuk periklanan yang sesuai bila kita nak memasarkan produk yang kita telah hasilkan. So, sebelum ini kita dah belajar ada tujuh. Tujuh jenis kaedah reka bentuk pengiklanan dalam subtopik yang lepas, iaitu mengenal pasti kaedah reka bentuk. Kaedah reka bentuk ada tiga jenis dari segi iklan penerangan, iklan memujuk dan juga iklan mengingat, iaitu kena ada matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan juga gambar berkun. So, daripada tujuh jenis kaedah ini, kita akan memilih apakah kaedah yang sesuai untuk kita buat iklan. So, dekat sini daripada kita akan masuk 3.1.4 iaitu memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai bila nak memasarkan produk. Tapi sebenarnya apa tujuan kita nak pilih reka bentuk periklanan yang sesuai? So, bila kita nak buat sesuatu iklan, tujuan dia adalah untuk memastikan, yang pertama untuk memastikan maklumat sampai kepada pengguna. So, maksudnya pengguna tengok iklan awak, dia macam, oh, produk ni tentang ini. Oh, dapat apa yang kalau beli? Maksudnya maklumat yang awak nak sampai daripada besar ke kecil tu semua pengguna nampak sampai dekat dia. Yang kedua, untuk memastikan produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan jenama yang lain. So, maksudnya berdasarkan iklan, kita boleh compare dengan iklan produk yang sama tapi yang daripada brand yang lain. So, selalunya bila kita nak buat produk barulah kita akan iklan. Iklan dari segi macam mana, kaedah apa yang kita nak guna. So, itulah kita nak belajar hari ini. So, ingat bila soalan tanya apakah tujuan memilih reka bentuk periklanan? Yang pertama untuk memastikan maklumat sampai kepada pengguna. Yang kedua, untuk memastikan produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan jenama yang lain. Okey, merujuk dalam buku teks awak, muka surat 148, ada tiga jenis contoh produk lah yang telah ada bagi contoh. Contoh yang pertama ni adalah pengilap kasut magic. Yang kedua ni adalah contoh untuk pengagihan makanan ikan secara automatik, dengan yang ketiga ni adalah bag jeans. So, ada tiga jenis produk, tetapi kita akan go through ni lah satu persatu gambar. Kita akan tengok kaedah yang dipilih. So, berdasarkan gambar, ada tiga jenis reka bentuk iklan yang telah dibuat. Ini gambar yang pertama, gambar kedua dan juga gambar yang ketiga. So, yang pertama adalah pengilat kasut magic. So, ini adalah contoh jadual pemilihan kaedah reka bentuk. So, bila soalan tanya, dia bagi awak gambar, dia suruh awak terangkan kaedah yang boleh dipilih berdasarkan iklan. Awak kena buat dalam bentuk jadual pemilihan kaedah reka bentuk ni lah. Kena ada kaedah jenis apa, apakah penerangan dia dan justifikasi. Bila kita nak buat sesuatu kaedah, kita kena justificate kan kita punya sebab, kenapa, reason, kenapa buat. Contoh, saya hari ni nak makan nasi goreng lah. Kenapa nak makan nasi goreng? Sebab saya teringin. Nampak justifikasi dekat situ. Contoh, itu adalah contoh. Okey, so kita tengok berdasarkan gambar. Kita tengok berdasarkan produk yang dipilih iaitu pengilap kasut magic. Dia ini menggunakan tiga jenis kaedah iaitu kenyataan merangsang, matlamat produk dan juga penyampaian fakta. Kenyataan merangsang ini dia dipilih. Kenapa dia dipilih? Cikgu contoh kat sini, kaedah ini dipilih untuk apa? Untuk menarik minat pengguna supaya dapat mengetahui produk dengan lebih lanjut. So, dekat sini kenyataan merangsang dia dekat mana? Kenyataan merangsang dia adalah slogan ini. Berkilat tanpa penat. Slogan ini dapat menarik perhatian pengguna. Orang akan tengok tajuk dulu, baru orang tengok gambar. Ini adalah sokongan dia lah, justifikasi dia, nampak. Slogan berkilat tanpa penat menyebabkan pengguna akan lebih tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk. Produk apa yang ni dia nak jual ni? Pengilat kasut magic. So, yang kedua adalah matlamat produk. So, kaedah ini dipilih untuk apa? Untuk beritahu pengguna matlamat produk yang dihasilkan. So, kat sini matlamat produk kita adalah ini. Disampaikan melalui tajuk yang bentuk ilustrasi. Ini adalah matlamat produk pengilat kasut magic.
Okey. Kemudian apakah dia punya justifikasi? Dia akan menyatakan fungsi. Dia bagi menyatakan fungsi ataupun matlamat yang mana mengilat kasut magic ni boleh membantu pengguna untuk mengilat kasut dengan cepat dan juga membersihkan kasut dengan cepat. Nampak dekat sini membersihkan kasut kulit atau PVC, mengilat kasut. So dekat sini dia dah menyatakan fungsi dan juga matlamat. Yang ketiga adalah penyampaian fakta. Penyampaian fakta ini untuk kita sampaikan fakta tentang produk dengan tepat. So dekat sini penyampaian fakta adalah melalui ilustrasi. Dia nak tunjukkan macam mana nak gunakan pengilap kasut magic ni. Dia nak menunjukkan cara menggunakan produk dalam situasi sebenar. Ini adalah reka bentuk iklan yang pertama. Kita nampak dekat sini percuma. Orang bila nak beli barang mesti nak beli benda yang percuma. Nampak dia kata percuma bateri, 2 pack pengilat, jaminan 6 bulan. Ini adalah kenyataan merangsang. So dia nak bagi pengguna tertarik. Ini dia menggunakan iklan apa? Kenyataan merangsang. Kenyataan merangsang menggunakan iklan memujuk. Dia nak pujuk orang lah. Belilah produk saya. Macam tu. Okey. So, kita akan pergi gambar aja reka bentuk iklan yang kedua dengan yang ketiga. Kita nampak ketiga-tiga kaedah ini ada. Yang pertama adalah kenyataan merangsang. Nampak? Kenyataan merangsang dia mesti adalah tajuk. Dan juga nampak hadiah misteri. Apa lagi? Ini adalah dua jenis kaedah kenyataan merangsang. Kalau gambar yang ketiga pula kenyataan merangsang dia adalah yang mana? Mestilah. Nampak promosi. Nampak ni adalah kenyataan merangsang. Okey. So kita tengok matlamat produk pula. Matlamat produk adalah tajuk ataupun yang dapat membentuk ilustrasi. So tajuk dia adalah pengilat kasut magic. So matlamat produk sama, yang ini pun sama, adalah matlamat produk dia. So dekat sini yang ketiga adalah penyampaian fakta. Penyampaian fakta kita adalah penyampaian fakta kita adalah ini. Kita menyatakan matlamat yang lengkap tentang tarikh, lokasi dan demonstrasi produk. So, maksud dekat fakta itu adalah kita nak tahu produk ini dapat disampaikan dengan jelas. Contoh penyampaian fakta yang lain adalah melalui simbol. Okey? So, itu adalah contoh yang pertama, pengilap kasut magic. Yang kedua adalah pengagihan makanan ikan automatik. Ada 3 jenis kaedah yang telah digunakan, iaitu kiasan ataupun ibarat. Kiasan ataupun ibarat, ingat tak iklan naik kereta, iklan minyak bawa gajah. Itu adalah kiasan ataupun ibarat. Kemudian ada perbandingan dan juga penyampaian fakta. Ini adalah kaedah-kaedah yang telah digunakan untuk pengagihan makanan ikan automatik. So kadang-kadang iklan itu bergantung kepada kaedah yang kita pilih. Okey? So, contoh yang pertama, kiasan ataupun ibarat. So, dekat sini kiasan ataupun ibarat boleh jadi dipilih untuk apa? Untuk menarik minat pengguna mengetahui dengan lebih jelas. So, dekat sini dia menggunakan gambar. Dia menggunakan gambar foto pada latar belakang sebagai kiasan atau ibarat. Untuk siapa yang tertarik? Untuk pengguna. So, pengguna dapat tahu pengagihan makanan ikan automatik ni macam mana. So, dia menggunakan kiasan dia adalah gambar. So, orang boleh nampak, oh bentuk dia macam gini rupanya. Macam orang yang tak tahu, orang tu nak tengok gambar. Okey. Yang kedua adalah perbandingan. Perbandingan adalah membuat pengguna menilai kelebihan dan keistimewaan sesuatu produk. So, dekat sini perbandingan dari segi apa? So, perbandingan ini kita akan nampak gambar dari segi foto, tapak semayan, akuarium dan lain-lain. So, dekat sini tidak ada produk yang menggunakan perbandingan. Okey, dan ketiga adalah penyampaian fakta. Penyampaian fakta ini dipilih untuk menyampaikan fakta tentang sesuatu produk. Dia akan memaparkan bahagian-bahagian ataupun cara-cara macam mana nak pakai bentuk ni. Okey, so cikgu nak tengok. Ini adalah tajuk. So, bila tajuk, kita adalah kaedah matlamat produk. So, slogan ini adalah untuk menarik minat orang adalah matlamat produk. Okey, nampak? Kaedah-kaedah yang tak ada dekat sini, kita boleh letak dekat dalam ni. Okey?
Itu adalah gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kita nampak tajuk. Tajuk mestilah matlamat, kaedah menggunakan matlamat produk. Kita nampak dekat sini, ternak ikan dan bercucuk tanam dalam satu masa. Dia nak menarik minat orang. Ini adalah matlamat produk. So, kita nampak dekat sini ada gambar ikan, ada gambar sayur. So, dekat sini menunjukkan kaedah secara perbandingan. Yang ini kenyataan merangsang, yang mana dia nak menarik minat orang lah. Dua dalam satu, maksudnya promotion. Okay. Itu adalah gambar yang kedua. Yang ketiga kita tengok tajuk. Tajuk mestilah matlamat produk. Sebab matlamat produk disampaikan melalui tajuk. Yang kedua adalah penyampaian fakta. Penyampaian fakta. Yang ketiga adalah slogan. Slogan ini adalah matlamat produk. Okey, next kita akan tengok yang ketiga, yang seterusnya ialah bag jeans. Contoh yang ketiga adalah bag jeans. So bag jeans ini kita boleh lihat ada sama juga, kita ada kaedah kenyataan merangsang, gambar pegun, penyampaian fakta, tetapi sebenarnya kaedah ini kita pilih berdasarkan gambar reka bentuk iklan yang kita nak. Bukannya terhad kepada topik-topik yang kita nak. Contoh ini hanyalah contoh. Dia nak bagi awak ilustrasi. Okey? So, yang ni ada kenyataan merangsang, gambar pegun dan juga penyampaian fakta. Kenyataan merangsang. Kenyataan merangsang dia nak menarik minat siapa? Pengguna. Macam, wow, murah, menarik, menawan. Ini adalah kenyataan merangsang melalui apa? Ilustrasi untuk menarik minat pengguna. Orang macam, oh wow, murah, menarik, menawan. Itu adalah justifikasi dia. Gambar pegun. Gambar pegun ni macam mana? Gambar pegun ini dipilih untuk menunjukkan kepada pengguna tentang reka bentuk produk. Contohnya gambar beg. Gambar beg diletak dekat dalam iklan. Itu adalah gambar pegun. Kemudian penyampaian fakta. Penyampaian fakta ini kena tepat dengan jelaslah supaya orang ataupun pengguna dapat tahu kelebihan yang ada. So dia sampai dengan maklumat tu sampai dengan jelas. So kat sini kita boleh nampak penyampaian fakta adalah melalui maklumat yang dinyatakan dekat sini. Kita nampak lebih praktikal, mudah dibawa, tahan lasak, jimat kos, itu adalah penyampaian fakta. Fakta bag ni. Okey. Kemudian dapatkan segera ini adalah kenyataan merangsang. So dia nak bagi tahulah terhad kepada berapa orang masih stok, sementara stok masih ada. Maksudnya dia nak menarik minat orang. Tak sebab stok tu mungkin limited. Kemudian penyampaian fakta juga dilakukan melalui gambar untuk menunjukkan macam mana produk itu digunakan dalam situasi yang sebenar. Kemudian kita ada maklumat dekat sini. Supaya mudahlah orang yang nak beli tu, sebab orang tengok gambar iklan, orang tak tahu fungsi iklan tu macam mana. Tu fungsi iklan, maklumat penyampaian fakta tu macam mana cara nak guna, itu semua tu kena ada. Sebab orang tak tahu beg tu macam mana, bentuk dia macam mana. Contoh awak tulis tak ada gambar. So, orang tak boleh nak expect beg tu macam mana bentuk dia, sebab kita akan tengok produk berdasarkan gambar. Okey? Tak percaya tengok iklan yang kedua dengan yang ketiga. Kita tengok iklan. Iklan mesti ada gambar. Gambar pegun. Nampak gambar pegun disampaikan melalui gambar. Kita boleh lihat dia bertujuan untuk apa? Nak memperkenalkan kepada orang, kepada pengguna. Ada maklumat, ada matlamat produk iaitu tajuk dia, dan juga ada penyampaian fakta dekat sini dan juga maklumat yang dihubungi. Okey, sebenarnya bila kita buat sesuatu iklan, background tu kena cerah ke gelap? Dia bergantung kepada produk. Contohnya macam barang yang kita nak promote tu adalah barang yang berwarna terang, so background kita boleh jadi gelap sikit. Kalau barang yang kita promote tu adalah gelap, so background belakang tu better lagi cerah supaya nampak pop up macam wow, cantik, kebabung lah iklan awak tu, so orang akan lagi menarik nak beli. So dekat sini tengok iklan yang ketiga, dah ada tajuk bag jeans. Itu adalah matlamat produk. Apa sebenarnya yang kita nak jual? Kemudian kita ada penyampaian fakta. Penyampaian fakta ini boleh dibuat dalam bentuk macam ni lah, mengikut kepada kreativiti. Yang penting benda tu ada. Okey. Kemudian ada maklumat untuk dihubungi. Kalau tak ada maklumat untuk dihubungi, macam mana orang tu nak beli beg? Macam rugi tau. Awak buat poster, awak buat iklan, tapi awak lupa letak contact number.
Contoh macam tu lah. Contoh yang lain, contohnya nak buat kuih raya. Buat iklan kuih raya kan, ada gambar balang iklan. Dah letak tajuk, dah letak dah senarai-senarai harga kuih-kuih jenis apa yang selain itu. Kemudian tak letak kontak. Macam mana orang nak beli? Rugi dah dekat situ. Okay? So dekat situ, bila kita memilih kaedah reka bentuk ini, kita kena pilih mengikut kepada kesesuaian sesuatu iklan. So, okay, itu sahaja. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Jangan latihan, jangan lupa tengok dekat um, dekat grup WhatsApp Cikgu nanti. Okay? Kita jumpa lagi. Bye.